Okay, kita manfaatkan waktu. Okey, sahabat semua boleh sedia? Siap ah? Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang saya hormati Cik Amin sebagai nyampai pada malam ni, serta para sahabat pelaku usahawan Cinta Nusa yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pertama-tama dan terutama, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah kerana dapat kita berkumpul pada malam ni untuk sama-sama mendengar perkongsian dari Encik Amin tentang apa ni, cara mudah untuk kita merekodkan hasil jualan tiap hari kita menggunakan app di smartphone saja. Okey, bagi mengharap redha Allah, marilah kita sama-sama dasari majlis pada malam ni dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, saya mute. Okey. Right, seperti yang semua tahu, kita pada malam ni kita akan dikongsikan dengan apa ni, macam mana kita boleh rekod jualan kita lah. Kalau biasa mungkin kita rekod pakai buku ke, pakai buku ledger, tiap harian sale harian kita pakai buku ledger, ataupun mungkin kita pakai letak kat Excel, ataupun macam saya sendiri, saya agak dekat apa ni, online transaction dekat bank je. Dia masuk macam mana. So hari ni Cik Amin akan berkongsi lebih lanjut macam mana kita boleh buat benda tu pakai app dekat phone. Okay. Terima kasih kepada yang sudi join pada malam ni. Okay, tanpa membuang masa, saya rasa terus saya persilakan Cik Amin untuk mengkongsikan apa yang sepatutnya. Dipersilakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Malam ni kita Super Monday. Okey. Super Monday. Baik, perkongsian lah. Baik, yang saya kasih semua audiens peserta yang mahu, yang memberi kelampangan, memberi pertukaran masa untuk menerima ataupun menerima perkongsian daripada saya. Perkongsian saya berbentuk cara mudah, cara senang, tak perlu nak stres. Kepentingan yang utama setiap diri dalam merekodkan aliran keluar yang topik berkenaan dengan cash flow. Baik, sebelum kita lanjut ataupun kupas praktik kan, ini 90% malam ni berbentuk teori. Okey. Baik, sebelum tu saya nak tanya siapa yang Zoom ni, online Zoom menggunakan smartphone? Saya nak jawab. Boleh jawab kat chat. Buka. Berapa orang? Muhammad? 2
guna smartphone. Encik Muhammad, smartphone. Oh, so semua tulis kat chat. Ada kat chat. Alright. Okey, saya punya nak bagi tahu, agak sukar jika, tapi kita boleh pelan-pelan lah. Okey, agak sukar kalau online dia menggunakan smartphone. Kita nak praktikalnya dalam bentuk juga menggunakan smartphone. Okey. Bagi yang mudah untuk buat sama-sama bila dia berdepan dengan PC, kita ada smartphone untuk terus buat. Okey, itu memudahkanlah. Alright. Jadi jika tak ada ya tak apa. Teruskan. Kita boleh kongsi dan boleh replay ya, ada record. Ada recording. Okay. Saya puas ada record. Okey. Kenapa saya ini kira agak info tadi pun pagi ya. Pagi hari ni lah kita terus. Minggu depan di sini dah puasa dah. Okey, kita dah menyambut bulan Ramadan. Kita menyambut bulan Ramadan dan puasa dan tarawih. Baik, jadi manfaatlah minggu sebelum Ramadan. Untuk malam ni terpanggil juga berkenaan dengan cash flow ni, sebenarnya semua orang hadapi masalah ni. Okey, menghadapi masalah ni. Terutama bila 7 tahun ke, waktu nak claim ke, nak tengok balik perbelanjaan. Jadi benda yang utama di mana kita simpan rata-rata tadi. Cash flow ni benda utama, memang benda utama. Termasuk belum kita cerita tentang saving, protection, investment dan apa-apalah, distribution dan sebagainya. Cash flow is benda yang utama dalam, terutama yang buat perniagaan. Okey, yang buat perniagaan. Okey, mungkin kita ada yang makan gaji dan ada yang makan gaji juga ada buat perniagaan secara part time, dan ada juga kita ni full time. Semua dia buat perniagaan. Cuma perniagaan juga ada juga yang 2-3 perniagaan yang dia buat. Okey. Dia nak betul-betul menumpukan apa yang dia core pada bisnes dia, mungkin dia mencari. So itu pun memerlukan transaksi rekod. Okay. Dan berapa ramai yang kita hari ini perbelanjaan berbentuk peribadi ataupun individu kita rekod. Betul tak? Berapa ramai kita hari ini daily ataupun perbelanjaan peribadi kita rekod, termasuklah makan pagi, makan tengah hari, makan petang. Itu dah memang dah harian, memang betul itu ada expense dia, ada perbelanjaan. Tapi kita anggap tak apa, ini memang dah perbelanjaan. Sebenarnya itu juga perlu direkod, perlu ditanda. Itulah tujuan cash flow. Okey. Dan untuk saya kongsikan malam ini apps, aplikasinya anda boleh setting berbentuk, katalah 5 perniagaan yang anda ada boleh masukkan dalam satu app, termasuk tambah sekali perbelanjaan peribadi juga boleh masukkan dalam satu app. Okey, bagaimana nanti kita kongsi dan berbentuk apply terus, kita buat terus. Okey, sebelum cerita tentang cash flow, saya nak bagi satu aspek. Okey, topik dalam ini, topik besar dia, tajuk besar dia berbentuk asas kewangan. Okey, tajuk besar dia asas kewangan. Tajuk besar topiknya cara rekod kaedah mudah dia dengan menggunakan smartphone daripada aplikasi lah. Ada Android dan juga iOS. Dua-dua ada apps yang saya nak kongsikan ni, dua-dua ada. Okey, 7 aspek utama. 7 aspek utama dalam asas kewangan. Ini pun boleh nak tanda boleh. Mungkin semua ada maklumatnya ataupun 1-2 ada.
Tujuh aspek utama ni asas kepada kewangan perlu ada setiap orang yang nak itu, yang perlu kita perbaiki. Termasuk saya sendiri. Ini banyak benda yang kita gagal dalam bahagian aspek utama tadi. Okey, yang pertama ialah cash flow. Yang pertama ialah cash flow. Itu yang paling utama. Okey. Cash flow tu apa? Cash flow sudah tentulah aliran keluar masuk. Aliran keluar masuk tadi. Itu yang utama. Yang kedua network. Yang kedua network. Network ni nilai aset bersih yang kita miliki. Baik aset ataupun liability, itu network, terkandung dalam network. Dan yang ketiga saving. Okey. Yang ketiga berkenaan dengan saving, simpanan. Okey. Simpanan ni setiap orang ialah ada simpanan yang dia perlu buat saving, simpanan tadi. Lagi-lagi kita situasi sekarang, situasi dengan musibah, situasi dengan kecemasan, banjir, kereta rosak. Maksud saya tadi belum balik tadi, tiba-tiba kereta rosak dekat highway, panas, temperature panas. Okey, dia kena sabar tanya gitu. Tanya gitu kena sabar, relax. Alhamdulillah. Musibah, banjir, pelbagailah berkenaan dengan dana-dana emergency. So kita kena ada simpanan. At least setiap orang tu memang kena ada 3 ke 6 bulan gaji. 3 ke 6 bulan gaji. Ialah dengan keadaan isu COVID. Ini 2 tahun kebelakangan ni, ini menjadi satu, ramai orang menerima musibah, kehilangan pekerjaan. Okay. Company tutup serta-merta, tidak dapat menerima gaji seperti kebiasaan, dapat potongan gaji daripada tidak seperti biasa, dapat menerima gaji tidak seperti biasa, kena potong, ada yang berbulan tak dibayar gaji dan sebagainya. Okey. Jadi perkara ni menjadi kesedaran kepada kita semua untuk ada tadi at least 3 ke 6 bulan gaji. Manakala macam perkara ni realiti lah. Kalau kata kerja hilang apa sebagainya, kita masih ada masa untuk memperbaiki kewangan kita back to normal ataupun capai balik keadaan kecemasan balik kepada normal. Okey, sebab kita ada 3 ke 6 bulan gaji. Ni juga kita apply bila nak keluar daripada keadaan ni, pada entrepreneur sebagai pelaku usahawan, entrepreneur yang berani nak keluar daripada keadaan ini pun perlu ada basic ni. 3 ke 6 bulan gaji, ada saving dia, ada simpanan dia. Baru kita berani. Kadang dunia perniagaan itu lebih jahat orang cakap. Lebih jahat. Dia bukan maksud jahat tu kesalahan. Orang yang duduk dalam tu dia kena lebih berani. Orang yang dunia perniagaan harus lebih berani. Banyak kata-kata saya follow juga Puan Ainun, dia selalu kupas berkenaan tadi dunia dalam seorang untuk menjadi entrepreneur, usahawan tadi. Okey, ulang balik. Pertama tadi cash flow, yang kedua network, yang ketiga saving, dan yang keempat protection. Okey, yang keempat protection. Perlindungan, takaful, itu pun juga cukup penting kepada asas utama dalam aspek asas kewangan tadi. Protection ni berbentuk apa? Takaful, bila berlaku apa? Masalah kewangan yang menampung yang tidak boleh ditampung oleh duit simpanan kita tadi. Perlindungan takaful ni perlindungan yang tidak mampu ditampung oleh simpanan yang kita miliki tadi. Ini juga setiap diri tadi perlu kan. Ada plan-plan seperti kita ambil individu planning, family planning, okey. Itu antara protection, perlindungan takaful yang kita perlu
perlu miliki. Okey, dan yang kelima, investment, pelaburan. Setiap kita ni perlu memikirkan pelaburan. Pelaburan ni dia melihat kepada aspek jangka panjang. Okey. Saving ni lebih kepada situasi-situasi yang kita tidak jangka. Seperti tadi musibah, dana kecemasan, berlaku kematian, berlaku kesakitan. Sakit tu juga boleh masuk dekat protection tu juga. Berhenti kerja tu, dana kecemasan. Namun investment pula berbentuk jangka panjang. Okey. Kita yang makan gaji, contohlah kita hitung general umum contohnya, makan gaji berhenti kerja pun berapa? 65 usia 65. Maka dalam berhenti kerja, kalau pension ada dana pension. Jadi sumber mana daripada berhenti kerja ni yang kita nak miliki, sudah tentu menjadi investment. Namun kenapa jangka panjang tadi, investment ada dia berbentuk lebih pada berbentuk risiko berbanding dengan saving simpanan ni. Simpanan kan kita boleh, dia tidak berisiko, kita simpan sebanyak tu kita boleh dapat sebanyak tu apa yang kita simpan. Namun investment dia bergantung kepada pulangan jenis investment yang kita buat. Ini bukan topik dia, bukan topik yang nak disampaikan malam ni. Cuma kita 7 perkara asas yang kita perlu persiapkan lah. Itu keyword dia lah, persiapan bagi kita ni. Investment itu nombor 5. Persaraan kepada usia kita. Yalah, ujung untuk masuk 60, 70, kita tidak semestinya kita boleh bekerja seperti mana usia muda kita. Okey? Kita tidak memiliki tenaga seperti mana usia muda kita. Ni jangka panjang lah, itu saya cerita jangka panjang. Sekarang umur 30, umur 40 kita dah masuk. Rata-rata kita ini usia masa yang kita perlu ready, persiapan tadi. Okey, dan yang ke-6 berkenaan dengan purification. Purification iaitu pembersihan, pensucian. Okay. Biasa pernah dengar perkataan dia berkenaan pembersihan. Bukan cerita cuci duit, bukan. Ada kan cerita-cerita drama kan, cuci wang. Bukan. Memang kita dalam mencari nafkah, mencari rezeki, kita kena bersihkan balik rezeki yang kita miliki tadi. Cara dia tadilah dengan cara berzakat, berinfak, cukai. Okay, itulah proses pembersihan sumber dana yang kita miliki balik. Pembersihan tadi. Dan yang ke-7 ialah distribution. Distribution maksudnya aliran balik duit yang kita cari nafkah apa semua sebagainya, ke mana balik untuk dibawa. Okay? Tak ada siapa kaya jutawan bilion bawa duit yang dia cari sepanjang hidup dia bawa ke lubang kubur. Tak ada. Jadi duit tadi tu, rezeki dia itu dialirkan ke mana. Okay? Kita tengok. Kita kata-kata bukan kata lahir daripada keluarga jutawan, keluarga kaya. Tapi kekayaan yang kita syukuri, dia bila kita menjadi seorang yang mempunyai tanggungjawab mencari nafkah itu, baru kita terfikir bagaimana mak ayah kita dulu, bapa kita dulu mencari rezeki untuk kita. Contohnya, kalau saya sendiri, keluarga ramai, memang ramai. 13 orang. Okey, bapa tu tentera. Tapi dia berhenti, lepas tu dia berhenti. Dia mengambil bekerja sendiri. Wang memang dia berhenti, dia beri kerja sendiri. Bila kita tengok kesusahan tadi tu,
Tapi bila kita fikir balik, dengan susahnya orang tua kita, orang tua saya, tapi mampu menyediakan untuk kami keluarga dengan tanah, rumah, okay? Itu ialah kita boleh kita susahnya zaman dulu, susahnya zaman sekarang berbeza. Tapi kita boleh ukur jugalah. Nak dapat sumbernya zaman dulu pun agak susah. Jadi bagaimana susahnya dulu dapat sediakan juga dengan nilai dulu, dengan nilai kini lah. Itu. Jadi untuk persediaan kita ini, tadilah tip-tip 7 perkara itu untuk kita cuba renung dan cuba kita kira-kira buat persediaan tadi. Okey, kita ulang balik. Boleh tulis. Pertama, cash flow. Yang kedua, net worth. Yang ketiga, saving. Yang keempat, protection. Yang kelima, investment. Yang keenam, purification ataupun pensucian tadi. Dan yang ketujuh, distribution. Ya. Persediaan kita selepas kita meninggal. Itulah distribution masuk pada poin itulah. Okey, dan daripada tujuh ni, yang nak dicerita hari ni ialah nombor 1 je. Bukan 2 atau 7, bukan. Itu poin, mungkin kita boleh kupaskan juga topik-topik semua ni. Kita boleh menjemput orang-orang yang lebih pakar dengan financial planning. Okey. Terima kasih sahabat Saifullah. Tulis poin-poin tadi. Okey, boleh take note. Okey, itu 7 perkara ni untuk kita perbaiki. Melihat sudut financial ni, bukan 7 perkara ni. Okey, untuk hari ini cash flow. Okay. Membuat rekod cash flow aliran tunai dengan kaedah mudah. Saya juga kongsi hanya dengan smartphone, saya tak buat. Okey. Berkenaan cash flow, membuat rekod secara mudah hanya menggunakan smartphone daripada aplikasi. Okey. Saya tak sedia nota ataupun slide. Kita direct lah, indirect. Okay. Direct daripada smartphone. Macam saya cerita tadi, kalau yang dah guna Zoom ni dengan PC, laptop, itu senang lah. Kalau yang guna smartphone, cuba ikuti yang mana yang berkesempatan. Boleh tanya, tertinggal. Okay, saya nak apply balik lah. Teknik sharing tadi. On PC. Oh, dia boleh direct. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Alright. Okey ya. Saya share. Okey. Keadaan sekarang ada slide ya. Bukan slide, ada share yang keluar dekat skrin kan. Dekat PC, dekat ni. Masing-masing boleh nampak ni yang keluar sekarang apa yang ada dekat smartphone. Saya cuba ambil smartphone yang ada kat kedai. Kalau nak guna yang saya punya memang dah ada record lah. So yang ni kita guna yang kosong. Kita key in step by step. Tu, step by step. Okey, anda buka smartphone yang ada kat tangan tu. Okey ya. Pergi ke Play Store. Okey, pergi ke Play Store. Baik, dalam Play Store ke App Store semua ada
dia sebenarnya record aplikasi yang ada di smartphone ni dia banyak tau. Okey, dia banyak. Siapa-siapa boleh try, boleh cuba, boleh test lah. Cuba try test. Banyak tu. Boleh cuba mana-mana yang ada di aplikasi lah. Okey, yang ini saya cerita ni basic saya tak nak compare yang apa yang ada syarikat besar yang dah ada accountant, yang dah ada record daily tadi. Ni cerita perkara yang basic yang anda nak tanda bagi beginner beginner baru-baru start perniagaan. Nak record untuk personal perbelanjaan pun boleh. Perbelanjaan kalau syarikat dah tentulah tak ada record untuk personal pun. Dekat sini nak record secara personal pun boleh. Okey. Banyak sebenarnya. Kalau anda boleh tarik sini account record search dia keluar banyak So yang kita nak bookkeeper ni pun bagus juga. Cuma dia terlampau detail juga. Saya nak cerita ni yang ringkas, yang simple je. Ni spend tracker, okay, yang berbentuk ni macam diary. Okay, install je. Spending tracker. Okay, buka. Baik. Okay, first masing-masing ataupun semua buatlah. Kita together. Alright. Okay. Cik Saifullah buat download Cik Mukhlas dah. Dan Ada jumpa apps tadi? Kalau tak jumpa app tu, type perkataan yang sama dengan yang kita jumpa ni. Spending tracker. Tracker. Type yang tu terus pun tak apa. Pergi kat Play Store ni. Type je perkataan nama apps ni juga. Dia direct lah. Boleh jumpa. Dia features dia kat sini dia memang kat sini pun dia dah cerita dah simple punya user interface agak mudah untuk usually lah everyday kita punya record lebih mudah lah, daily, weekly, monthly, untuk tahu yearly pun budget mode, some review ni kita boleh tengok dalam bentuk chart dia ada graph dia, long expenses, income, itu yang penting, expenses dengan income. Multiple account, multiple ni kita boleh buat, mungkin kita ada My Bank, kita ada CIMB, mungkin kita ada Islam, ada bank apa-apa dia, report dia, kategori, sing ni kita boleh backup dia, up to date. Baik Android, iOS, Windows, semua ada backup dia. Backup dia connect to Dropbox. Ni ujung tu kita ceritalah macam mana nak backup. Lain-lain boleh baca info berkenaan aplikasi ni. Okey. Baik. Soalan pertama. Semua dah download atau ada yang permasalahan untuk download apps ni? Bagi tahu segera sebelum kita ke next. Saya guna handphone lain boleh Memang lagi senanglah kita kita punya. Saya ada handphone, satu lagi handphone ni. Boleh. Itu sebab kita cerita dua kita screen terfokus. Satu app di telefon lain pun boleh, ataupun satu PC, satu telefon pun boleh. Itu lebih better lah, lagi mudah. Ada dua lah maksudnya. Okey? Boleh?
Yang lain-lain, alright. Kalau saya teruskan. Kalau ada soalan, saya boleh kemukakan soalan. Kita ringkas je. Ini kesedaran kita aja. Saya sharing is caring. Bukan kata perfect, bagus pun. Cuma kaedah yang ringkas dan senang. Okey, bila kita download tadi, ini paparan pertama yang kita akan nampak. Dia ada spending, transaction, categories dan account. Kemudian bucu atas tu dia ada titik 3 tu kan. Tu kita boleh klik setting dan sebagainya. Kemudian penjuru sebelah kiri pula dia ada ikon petak tu. Dekat situ kita boleh pilih dia punya current lah. Sekarang March itu bulan lah. Kalau kita setting bulan lah. Kalau kita setting daily. Kalau kita setting yearly, dia akan duduk dekat yearly. Itu pun boleh setting dia. Dan bahagian gelap sikit ni, ni dia ada tanda ke kiri, tanda ke kanan ya. Ini kita boleh next. Contohnya kita boleh tengok pada bulan yang sebelumnya, Februari, Januari, Disember 2021. Ini kita boleh, kalau ke kanannya kita boleh tengok balik April tentulah belum lagi, Mac sekarang lah. Kemudian detailnya income, expenses dan balance. Balance tu maksudnya sama ada kita ada keuntungan ataupun kita ada rugi. Maknanya plus dan minus lah. Okay. Ni kosong sebab belum ada apa-apa rekod yang berlaku dalam data yang kita nak tanda. Dan dekat bawah sekali dia ada tadi sama ada expenses ataupun income. Situ ialah keyword yang kita nak tanda setiap hari je. Okay? Yang kita nak masukkan kita nak masukkan sama ada perbelanjaan duit keluar ataupun perbelanjaan income yang duit masuk kita. Itu yang kita nak tanda ni. Okey. Okey, ikon saya cerita ikon dulu. Kemudian okey, dekat sini boleh Boleh? Boleh. Yang kedua transaction dia. Ni kosongan tak ada apa-apa lagi. Kita belum ada rekod yang kita masukkan. Dan yang ketiga kategori. Pangkal tu. Ini dia cerita lah. You can your category, you can add a new category. Maknanya kita boleh edit apa yang ada dekat dalam ni. Kita juga boleh tambah yang baru ataupun update nama daripada ikon yang kita nak masukkan dalam ni. Kategori-kategori dia. Okey, contohnya dekat sini kategori ni duduk pada expenses. Okey. Tadi saya pun lajak tu tadi, 7 poin tadi tu, macam dekat cash flow saya tak detailkan. Tu kita tajuk ini kita nak praktikal. Maksudnya benda yang utama dalam 7 perkara tadi tu, yang nombor 1 dia cash flow. Cash flow ni aliran keluar. Maksudnya sudah tentu ada dana duit masuk dia dan ke mana perbelanjaan yang kita alirkan. Ini berkenaan expenses, duit keluar perbelanjaan kita. Sama ada ikon ni. Ikon ni sebenarnya macam dia cakap tadi, kita boleh guna yang ada, kita boleh tambah baru, kita boleh edit menggunakan bahasa yang kita faham lah. Okey ya? Itu kita apply kan. Okey, contoh di sini clothes, pakaian ya. Kita boleh tukar perkataan nak guna bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Malay, mana-mana. Mana yang lebih bersesuaian nanti. Okey, boleh edit maksudnya sini. Okey. Nak letak apa? Apa? Cik Mukhlas. Letak apa? Pakaian ikon dia baju. Lebih senang Color ni yalah boleh. Kalau tujuan color ni nanti kita tengok kenapa memerlukan color ni. Kita ambil je mana-mana color yang ada ni. Letak. Dan pastikan dan tadi tu kita dah save editing yang kita buat. Okey. Yang kedua kita nak ubah lagi. Okey. Kita letak makan menu.
Okey. Tanda garpu tu betul. Color apa-apa color berbezalah 1, 2, 3 dan seterusnya, biar ada, jangan satu color yang sama. Jangan satu color yang sama, nanti susah kita nak baca graf lah, dia balik kepada graf. Select. Kan. Okey, saya cerita ni terus buat lagi apa lagi? Entertainment, entertain lagi dan sebagainya. Semua ni berkenaan dengan expenses, perbelanjaan, ke mana income tadi dibelanjakan. Anda letak tak apa panggil tak? Yang mana? Apa dia? Nama-nama tu apa? Pembelanjaan rumah kan? Perbelanjaan Expense, groceries. So. iyalah, situlah ikon-ikon yang nak dimasukkan sini. Situlah ikon-ikon yang nak dimasukkan ke sini. Itu bahagian duit keluar. Bayaran kenderaan, letak je kenderaannya. Nanti dia ada monthly kenderaan ni, mungkin dia akan pergi ke motorcar, protect, servis, monthly. Itu dia akan duduk dalam pembelanjaan berkenaan dengan kenderaan yang kita miliki. Okey. Boleh buat sekarang, boleh list kan. Nak ambil masa, letak F4 pun boleh. Saya lajukan dulu, kemudian saya stop sekejap untuk kita sama-sama buat. Kita kenali ikon dulu. Yang sebelah dia tadi expenses, ni boleh edit semua yang ada kat dalam. Okey. Yang sebelah satu lagi income, duit masuk kita, salary kita, gaji kita, gaji. Ikon ni boleh ubah. Ikon bawah ni duit duit ni ke color, mana-mana color. Dan macam mana nak tambah? Persoalan dia macam mana nak tambah. Kalau tadi expense ni banyak, kita edit je. Ni nak tambah, ada penjuru kanan atas sebelah dengan titik 3 tu. Dia terus pergi ke kategori detail dia. Letak je nama. Duit masuk kita daripada mana lagi? Selain daripada gaji, duit masuknya daripada mana lagi? Perniagaan 1 pun boleh letak. Perniagaan 1, perniagaan 2, perniagaan 3 pun boleh. Contohlah buat dropship, buat nama company pun boleh. Dia berbeza setiap orang sebab sumber income daripada mana dia datang lagi. Contoh sini saya letak syarikat 1. Anda boleh namakan sendiri daripada mana. Color ubahlah. Boleh tambah lagi. Sumber daripada mana duit masuk. Betul tak? Sumber daripada mana lagi duit masuk. Online. Online shop. Okay. Lagi apa lagi? Dropship, agents.
Okey. Lagi boleh ubah di situ lah. Dan yang seterusnya itu kategori. Tadi expenses, ini boleh edit semua. Perbelanjaan dalam ni, income boleh edit, tambah. Okey, dan yang keempat, penjuru kanan tadi, account. Dekat sini nampak first dia letak personal. Semua cash flow yang berlaku yang melibatkan perbelanjaan personal kita letak situ. Ini memang kita nak cerita ni, kita kena tambah sini. Okey. Apa perbelanjaan personal? Itu satunya. Yang kedua, ini besar. Okey. Alright, personal. Yang ke terus siapa kat sini? Okey, tadi ada gaji. Sini nak kena apa nak kena biasakan ni. Kalau silap masa hari ni boleh betul kan? Tak ada masalah. Okey. Right. Personal boleh tambah. Tadi saya buat huruf besar. Okey, tambah. Contoh syarikat satu. Anda boleh namakan. Contohnya saya nak letak sini QS Mobile. Boleh gitulah maksudnya. Okey. Boleh tukar color merah. Syarikat 2. Syarikat 3. Okey. Ini contoh. Boleh buat dalam bentuk my bank, nama bank pun boleh. Tak ada masalah. Maksudnya duit. Tak. Okey. Saya lebih suka letak nama pendapatan yang besar ni lah. Kalau ada syarikat company, ya. Company. Kalau satu just dia hanya personal dengan satu syarikat dia je. Okey Okey, sampai empat perkara ni. Nak ditanya, nak ditanya boleh. Kita sebelum lanjuti. Nanti saya nak minta share juga. Mana yang dah buat praktikal ni, kita cuba share. Sekarang ni saya share apa yang saya nak demo. Tunjukkan. Nak tunjuk. Alright, boleh Okey, kita balik. Kita pergi lagi sikit. Titik 3 atas. Ni dia ada apa sini? Remove ads. Ni tak payah, jangan usik. Okey, dia ada backup. Ni link to Dropbox. Ni ada bayaran untuk kita backup maklumat kita ni. Untuk try tak apa, tak pakai. Tapi untuk backup kita dah betul nak guna app ni. Klik ni dia pergi ke ada daftar Dropbox dalam akaun Gmail yang sama lah. Itu teknik nanti kita cerita. Okey.
Kita balik lagi dengan 3 titik atas tadi. Light ni balik pada ads lah. Okay. Light ni kita follow provider dia lah. Kita follow developer dia, yang buat app. Okay, terus setting. Ini penting. Setting ni apa yang nak dipaparkan dekat apps yang kita ada ni. Okay, nak buka dekat setting tu. Time period dia. Kita nak dia paparkan secara bulanan, secara tahun atau secara daily. Okay. Ni ada secara daily, weekly, monthly, yearly. Ni tak kisah pun. Dia kita boleh sentiasa ubah-ubah ya. Kita nak letak daily, tukar balik. Ini tak ada masalah. Ini sentiasa bertukar-tukar. Ini dalam bentuk paparan saja. Okey, saya letak dulu monthly. Okey, ni sebulan tadi start berapa hari bulan. Okey. Ni secara record normalnya keseluruhannya biasa akan bermula dengan 1 hari bulan. Kecuali dia punya track record syarikat dia tak bermula 1 hari bulan. Dia mula 26 hari bulan hingga 25 hari bulan next. Pun ada. Pun ada pengiraan gaji berbayar berdasarkan hari tu. Ini senang cerita, kita ambil je 1 hari bulan. Okay, kita selaraskan. Minggu pun sama ada kita nak bermula dengan Monday atau kita bermula dengan Sunday. Okay, mungkin sebelah pantai timur kita ubah kepada hari Sunday, first day kita. Kita di baik Johor ke, Lembah Kelang, Selangor, KL, semua Monday. Okay, tak payah ubah. Alright. Budget mock ni pun abaikan dulu. Kalau dah biasa nanti boleh on balik. Carry over, okay, abaikan dulu. Future transaksi. Ini pun abaikan dulu. Ini Dropbox. Dropbox ni bila tadi dah kita dah daftar akaun yang sama, dia boleh backup dan dia boleh convert ke PDF untuk kita buat simpanan. Kita nak record ataupun nak submit kepada audit, nak buat saya makan kepada accountant. Itu penting ada lah Dropbox. Tak, temak ni display kita je nak tukar kepada gelap ke cerah ke. Itu je. Itu persesuaian kita je. Itu super gelap-gelap. Ni kepala terang senang. So show transaction now. Ini okey, ni on, semua kena on. Bahagian ni kena on, jangan off. Off nanti record akaun kita tu kita tak tahu apa benda kita belanja. Ini kena on semua. Sebab nanti tempat kita record daily tadi tu dia kena tulis. Currency symbol. Ni kita nak guna dolar, euro, rupiah, dolar Singapura. So kita setting kepada ringgit lah. Mana ringgit? Okay. Klik tadi dekat currency symbol. Nak guna bentuk ni ke pun boleh, bentuk dolar. So kita selaraskan je. Kita terus tukar RM lah. Alright, jumpa. Scroll je, cari RM. Ya. Summary font. Bentuk tulisan. Ni masing-masing yang tidak sakit mata lah, nak tengok bentuk tulisan macam mana. Itu nanti boleh explore. Kategori icon. Tak apa. Ini pun kategori icon simbol dia. Okay, lain-lain tak ada. Reminder. Ini peringatan untuk timer untuk kita key in. Secara mingguan dia akan ingatkan kita, secara daily ataupun secara bulanan.
data app ni sebenarnya di-download, diguna ni supaya kita biasa record untuk daily. Untuk kita sentiasa record apa sahaja kita belanja, apa sahaja duit masuk. Record, tanda je. Macam kita nak balas WhatsApp, mesej, take note, nota, itulah maksud dia. Okey. Dan auto backup dia. Ni kena on lah. On bila dah berbayar dengan link Dropbox. Dia tidak bayar secara subscribe, secara bulanan, secara tahun, tak ada. Dia hanya one time je, sekali bayar je. Okey, berapa ringgit ya? RM3. Saya tengok berapa ringgit. Tak lebih RM10. Oh, sekali bayar je. Dia tak mahal lah. Auto backup. Local tips. Local tips ni on je. Saya pun tak ingat apa benda dia bagi tips secara mudah jugalah. Apa-apa kebiasaan notification. Ni postcode. Postcode ni security kita punya ni lah. Kita punya apps. Sebab dia kan record perbelanjaan kita. So nak buat app ni secara private, letaklah postcode dia. Setiap kali kita nak buka app ni, kita ada password dia lah. Ni boleh on. Boleh masukkan. ABC ke 1, 2, 3. Okey. Boleh masukkan. Itu saya buat 1, 2, 3, 4. Ulang lagi sekali 1, 2, 3, 4. Maksudnya ada password lah. Okey. Saya try ya. Okey. Enter passcode. Dia akan minta. Itu tak nak buat, setting balik, ubah balik. Mana offkan balik. Tak nak, off je. Alright, itu je. Setting yang itu saya cerita yang utama lah. Ya, ada kat sini. Privacy ni apa? Itu abaikan je. Okey. Setakat ini ada sebarang persoalan. Okey ya. Santai je. Siapa sini? Dah. Okey. Kita punya latihan kita dia bermula dekat kategori. Okey. Latihan kita bermula dekat kategori. Masukkan apa saja perbelanjaan yang anda guna. Berkenaan dengan pakaian, minuman, kenderaan, pendidikan, perubatan, simpanan, okay. Melancong, travel, shopping. Apa lagi sih? Itu masuk aja. Edit daripada apa yang dia bagi. Nak delete boleh. Contohnya entertainment. Klik lama dekat ikon kataan tadi, nanti akan keluar dia. Okey. Pilih bentuk pensel tadi tu dia edit. Pilih tong sampah tu dia delete. Delete lah. Nak delete semua pun boleh. Di mana yang tak nak tadi buat pening kepala, nak buat start daripada kosong boleh. Alright ya. Masuk delete tu. Klik. Spot. Kalau nak kekal perkataan dia tadi, memang masing-masing guna ayat tadi pun boleh. Right ya. Baik, boleh buat je. Buat dulu, saya letak masa 5 minit je. Tak banyak-banyak.
5 minit je. Edit semua tu. Expenses dan juga edit semua bahagian income dia. Okey. Okey, saya nak memudahkan faham kat sini. Kita nak bezakan kategori income yang kita miliki dengan account yang kita ada. Masing-masing ada ni. Contohnya personal. Itu personal wajib letak personal lah. Tak perlu ataupun letak nama pun boleh. Alright. Saya letak contoh apa yang saya buat. Okey, contoh ni saya cuba apply yang saya buat. Okey, yang masing-masing boleh buat dalam bentuk personal tu is personal. Apa yang anda manage, perniagaan yang anda ada. Kalau buat yang berbentuk investment online pun boleh letak online. Ada syarikat berdaftar, ada 2 ataupun lebih, 1 ataupun lebih pun boleh letak kat situ. Okey, kategori tadi kategori gaji satu syarikat. Kalau saya tak buat syarikat. Sebab kita dah ada dekat tadi, dekat account tadi. Okay. Account saya buat bentuk begini. Saya buat boleh letak sini dividen gitu, Tak apa. Saya buat apa?
saya buat sub repair. Repair dalam bentuk repair and gadget. Okay. Kemudian online pun boleh letak situ. Tak ubah lah. Okay. Online dropship gaji. Okay. Kalau nak edit nanti boleh edit. Okay. Yang ni yang banyak sebenarnya. Dekat sini kita di dekat saving, protection, zakat. Okay. Sebenarnya sini banyak ni. Kita boleh edit. Okay. Saya terus ke bagaimana kita nak in aplikasi ni. Anda boleh pergi terus ke spending tadi. Okay. Dekat sini katalah first gaji 1 bulan. Okay. Nah, terus letak income tadi. Gaji dalam bentuk sudah tentu personal. Okay. Ambil 1 bulan Mac. Kategori ini income nanti kategori gaji lah. Amount dia katalah 2,500 contoh. Okay, kalau gaji dia tak boleh masuk dekat nama company, dia dah tentu personal. Okay. Kalau duit nak record duit keluar itu gaji tapi duit keluar itu syarikat. Faham aliran keluar ini kena biasakan. Kita boleh faham nanti. Terima gaji bulan 3. Ini take note dia, saya cakap dia. Kalau off tadi dia tak nampak lah bahagian take note. Gaji bulan 3. Okay, gaji ni diterima daripada syarikat. Katalah saya terima ni daripada syarikat QS Mobile. QS Mobile saya record kat sini. Gaji bulan 3 saya terima secara personal. So saya record done. Okay, 2,500. Tapi dalam masa yang sama, saya juga record QS Mobile contoh. Dia akan letak duduk dekat expenses. 1 hari bulan 3, kategori, ni tak ada. Dekat expenses tadi kita tak letak ikon-ikon tadi. Saya putar balik dekat kategori. Saya edit je yang mana general ke. Tukar kepada gaji. Tapi gaji sini dalam bentuk expenses. Duit keluar kita. Duit keluar syarikat. Okay. Kita balik pada spending tadi. Expenses dia 1 hari bulan 3. Gaji. Amount dia 2,500. Ni duit keluar. Tapi bukan dalam bentuk personal. Duit keluar daripada QS Mobile. Okey, saya letak balik nota dia bayaran gaji kepada aku. Okey, faham Okey, kenapa saya buat contoh ni? Kata-kata kita tadi peniaga, yang masalah kita ialah duit syarikat, duit kita pun duit kita. Okay, so mesej dia kita record apa ya? Kita kena terima gaji dengan syarikat yang kita miliki tadi. Maksudnya kita bekerja dengan syarikat. Ini cerita pendek lah. Ini cerita panjang tu kelas-kelas yang by topik lah. Maksudnya kita buka syarikat tadi. Saya buka syarikat QS Mobile. Saya bekerja dengan syarikat QS Mobile. Dan saya kena buat transaksi record menerima gaji daripada QS Mobile. Maksudnya gitu. Okay. Supaya lebih berdisiplin dan lebih tahu ke mana aliran keluar masuk dia. Okay. Itu masalah. Tapi dekat sini ada satu isu masalah dia ialah sebenarnya secara mudah tadi secara mudah dia tak detail
dalam bentuk cash ataupun bank. Okey, kecuali anda ubah dekat akaun tadi. Okey, dekat sini diubah dalam bentuk cash, diubah dalam bentuk banker. Okey, boleh edit kat situ. Dah biasa dia boleh explore. Okey, permulaan kenali ikon dia dulu. Baik. Kalau perasan sini, balik. Sekejap. Saya rasa macam pelik sikit. Skrin sekarang keluar apa? Blank. Blank. Tu saya confuse sikit. Alright. Start balik. Sebab saya duk guna app tapi dia nampak blank. Play balik ni. Play balik eh. Okey, sampai setakat ni agak laju atau blur atau boleh terima. Boleh. Boleh eh? Boleh sikit-sikit. Dia sebenarnya simple. Dia simple. Stop. Okay, saya stop balik. Stop. Kena refresh. Start balik. Start now. Ada? Okay. Thank you. Okay. Saya cuba semak balik. Baik, dekat atas ni buka balik yang page permukaan depan dia, ikon atas tu dia ada gambar orang tepi dengan butang 3 tu. Itu boleh ubah tu. Klik situ. Okey, akaun kita boleh tengok akaun personal, akaun syarikat ataupun semua yang ada dekat tu. Saya pilih all. Inilah yang berlaku tadi. Data yang saya record first tadi, gaji masuk dan gaji keluar. Faham Makanya balance dia kosong. Itu saya campur semua. Kalau saya pilih secara QS Mobile, dah tentu duit keluar je. Bab berbayar gaji. Kalau saya pilih personal, duit masuk. Itu saya terima gaji. Kalau saya letak semua, mana balance kosong-kosong. Maknanya apps ni kita boleh filterkan sama ada kita nak tengok syarikat nombor 1 tadi. Syarikat saya tadi QS Mobile. Okey, kita nak tengok situ. So kita boleh nampak perbelanjaan QS Mobile je. Okey, atau nak tengok personal. Okey. Baik. Kita mula personal. Okey, baik, sini kita mula personal. Saya terima gaji, okey saya tukar personal. Saya dah terima gaji 2,500 satu hari bulan. Okey, pagi-pagi saya dah dapat gaji. Okey, saya nak belanja makan. Dia dah duduk dekat expenses. Belum lagi. Okey, simple dia. Ni daily record lah. Kita masuk daily record ni. Secara personal. Okey, 1 hari bulan. Ni saya buat laju sikit. Kategori makan minum. Okey. Amount tu nanti kita letak yang bawah tu dulu. Nota ni. Kalau simple, mudah dia. Pagi katalah belanja makan RM5. Tengah hari RM10. Tambah malam RM10. Mana total RM25. Itulah maksudnya. Itu perbelanjaan personal.
Anda boleh record. Ini maksudnya daily. Okay. Kalau dah masuk pun boleh edit lagi. Rupanya lewat malam tu ada lagi. Ada lagi belanja pergi beli burger lagi. Malam. Tambah lagi burger. RM4.50 lewat malam. Itu maksudnya boleh tambah lagi. Dah jadi RM29.50. Ini simple punya record lah. Maksudnya gitu. Jadi dia terus akan keluar dekat personal tadi. Makan minum kita dah belanja RM29.50. Okey. Lain-lain tak ada. Lain-lain tak ada, tu je hari pertama. Masuk hari kedua, kita nak pergi kerja. Okey. 2 hari bulan. Kita isi minyak pula. Kategori minyak. Amount RM10. Minyak kereta lah, tu isi full RM50. Ini personal. Syarikat kita tak peruntukkan pun minyak untuk kereta kita. Kita terpaksa tanggung sendiri. Itu personal lah. Okay, nota dia isi minyak kereta. Okay, simple ya. Alright. Ni jangan lupa dan mana kita dah save. Okay. Kemudian kita boleh tengok dia dah ada situ ya, makan minum, minyak RM50. Ni pun daily makan pun kena masuk juga lah. Secara harian tadi. Okay. Saya just tak buat ya. Stat dia macam ada tentulah saya buat sekali lagi lah. Expenses. Okay, dua bulan masih ada. Makan minum tadi 25. Okay. Dah masuklah pagi, petang, tengah hari. Tu summary je. 25 ataupun buat kaedah hari pagi, tengah hari, petang pun boleh. Okey, dia tu masuk ya. Mana makan minum tu dah naik ya. Itulah aliran daripada income kita terima, perbelanjaan kita tadi secara personal. Okey, nak record company tukar je. Tak tukar tak apa. Nak record company dekat tadi lah, sama ada expenses dekat kategori tu. Dekat ni account ni yang kita buat permulaan tadi. CN ke, filter ke, QSA, sejahtera ke, kita kalau buat sub kepada Shopee account, Lazada account, pun boleh buat situ. Maknanya hujung bulan tu boleh nampak lah berapa income kita melalui Lazada, income kita melalui Shopee. Boleh filterkan kat situ. Filter macam mana sini lah, maksudnya account kita ni kita dah tukar kepada, contoh satu lagi saya tambah sini, online sale ataupun Shopee. Ada Shopee. Jadi kita belanja income kita masuk melalui Shopee, kita boleh record income daripada Shopee. Masuk 4 bulan, kategori online shop. Amount RM25. Shopee. Okey. Bayaran dari Shopee. Ni kita buat jualan ya. So, kita tak boleh tengok sini sebab dia personal. Ini personal. Kita tukar lah kepada Shopee tadi. So, dia nampak lah income kita daripada Shopee kita terima. Okey. Yang lain kita tak terima. Alright ya. Saya masuk balik secara all. Personal. Benda ni nak nampak secara jelas bila kita record semua. Penuh sebulan, masuk 2-3 bulan, masuk tahun. Kita akan nampak. Okey, dengan guna telefon ni, macam mana saya nak? Kita boleh baca record dia. Kita boleh pergi transaksi ni. Pusing telefon tu. Horizontalkan telefon tu. Okay.
kita akan nampak secara graf dalam bentuk kategori ataupun cash flow kita. Okay. Cash flow untuk kita tengok secara bulan ataupun secara harian ataupun secara tahunan. Okey. Itu maksudnya. Ini tak apa, dia tak keluar. Okey, ada. Ya. Kategori dia boleh juga dalam bentuk bar chart ataupun pie chart. Ini dia sedia daripada apps tadi. Boleh tengok secara peratusan ataupun boleh tengok secara nilai dia. Ringgit dia. Ikon ni juga penjuru bawah ni pun boleh tengok secara bulan sebelum, bulan yang sebelum lagi. Okey. Kat sini tak adalah, Februari belum buat, Januari belum buat, tahun lepas lagi belum buat. Kalau dah ada, kalau nak jadikan app ni secara record segala data dia, kena guna tadi lah Dropbox backup tadi. Bayar sekali bayar, boleh convert ke PDF dan dah boleh tengok apa saja perbelanjaan yang tadi cash flow tadi. Secara untuk syarikat sendiri, untuk personal pun saja, untuk record personal saja pun boleh. Anda dah syarikat dah ada accountant terlantik, dah ada dah syarikat diuruskan, itu tak ada masalah. Kalau nak buat sendiri, nak campur, boleh. Nak record secara personal saja pun boleh. Okay. Hanya simple step, tapi friendly user. Betul, saya mudah. Okey, atas ni bulan 3. Okey. Bulan 3. Ni atas ni adik, saya cakap adik, daily. Kita nak tengok record secara daily. Tak ada. Sebab 27 hari bulan. Pusing je. Tadilah kita nampak okey. Mana dia pergi? Oh, dia tak tunjuk. Ni. Ni, nampak satu hari bulan gaji, kemudian dia dah belanja duit keluar. Kalau secara record, secara konsisten setiap hari apa semua itu graf, dia ada tunjuk situ. Okey. Record. Saya tukar ke bulan. Key in penuh, masukkan semua maklumat secara harian. Tak payah minggu, tak payah bulan, nanti memang susah. Okey, masuk secara harian. Inilah disiplin utama. Masuk daily dia boleh Ya, daily. Memang kita galakkan untuk record daily. Anda pergi kedai Speedmart, tu pun juga tertinggal barang runcit, kategori-kategori tadi. Ni yang penting untuk certify dulu listkan dulu apa belanjaan yang kita punya. Spending daily dah Apa dia? Yang show spending yang March tu yang kita tukar kepada daily lah. Itu kalau kita nak tengok secara harian lah. Okey. Kalau letak monthly, dia terus naik March lah. Kalau kita tukar ke daily, dia akan letak tarikh lah. Bermakna dia punya key in ni hari-hari lah kita buat. Memang diminta hari-hari.
kita dalam hari-hari pun kita keluar pergi barang uncik je, dapat bil, masuk je terus. Pergi kedai beli kedai minum je, tu masuk je. Buat amalan biasa je, buat tu jadi amalan biasa. Nanti dia biasa, dia jadi budaya. Ini karakter yang perlu ada setiap entrepreneur usahawan tadi. Ini secara personal record. Ni personal record memang perlu ada kan. Kalau dah kalau company tu kita dah separate, tak ada masalah. Kalau company pun sendiri pun sebagai accountant-nya, sini je, record hari-hari. Bila dah nak compile kepada Excel semua ni, boleh convert je. Convert PDF, Excel, nak submit, nak rujuk, situ je. Okay. Ini contoh salah satu aplikasi yang ada di smartphone. Dan aplikasi ini saya share sebab saya gunalah. Okay. Alright. Soalan-soalan lain. Siapa ada buat tadi sepanjang berjalan ni, buat, saya cuba stop, boleh share. Dan kita tanyalah mana yang saya boleh advise. Boleh. Alright. Okey, app ni juga boleh buat untuk dia untuk record company dia sendiri je pun boleh. Dia nak buat record untuk company dia sendiri je. Contohnya dia buka syarikat, kemudian dia ada agents yang dia create, agent dia nak monitor agent dia, jualan daripada agent dia. Contohlah Mahmud agent dia, Zainal agent dia, Nurhana agent dia. Okay. So nama-nama agent tadi dia letak sebagai account dia, keyword kepada account tadi. Okay. Kategori pula dia ubah kepada produk, produk contohlah set baju A nak buat jualan tadi. Ni agent dropship lah. Kemudian soya dia jual juga, air soya, soya apa-apa yang dijual kepada syarikat tadi. Maksudnya agent ni ambil produk tadi, kain baju set A, kata Mahmud ambil dia. So dia record siapa yang ambil. Dia boleh nak tunjuk demo, maksudnya gitu. Okay, dia boleh guna untuk syarikat. Dia tak nak campur aduk pada personal, pada lain-lain company pun boleh. Boleh Alright. Siapa nak share? Mahmud. Kamu. Tahu macam mana? Share. Saya salin-salin macam tu je, tapi tak tahu macam mana nak share. Kena apply. Kita Puan City nak cuba. Cuba orang yang arif sikit. Ya, Cik Amin. Ya. Kalau dah buat dekat nak share, dia guna telefon. Telefon dia kena download mobile to PC. Biasa guna tak? Tak. Guna. Tu sekarang dengan laptop. Laptop. Smartphone tadi ada download lah app tadi. Ya. Cuba download satu lagi, mobile to PC. Yes. Ya.
Sekejap, saya tunjuk. Okey, ini mobile to PC. Gambar dia seperti gini lah. Mobile to PC ini download dekat Play Store tadi. Yang merah ni. Saya punya pula tak ada. Ya. Bateri saya tinggal 4%, tengah charging pula. Oh, Kejap ya. tahu Adam. Sorry, toilet ni. Siapa nak share? Ni saya punya dah keluar dah. Mobile to PC ni apps ni di Play Store, mobile to PC. Dia punya ikon warna merah. Okay, saya dah download ni, saya boleh open je. Klik ni yang ada address ni. Okay. Boleh copy, paste di WhatsApp tadi. Okay. Paste di Google. Okay. Anda kena paste dekat Google. Google bukan Google dekat telefon, Google dekat PC tu. So dia akan naik link tadi. Sudah ada. Dia akan naik dekat link yang sama, baru dia connect ke. Sorry, ada orang nak share ke macam mana? Itulah saya tanya Bang Siti dia kalau dia nak share. Okay. Dia panjang lah sikit proses dia nak ni. Dah. Lebih kurang maksud Ni. okey ya. Baik, untuk tak apa, share tu kemudian kita terus tempat backup tadi. Okay. Backup ni sebenarnya link to Dropbox, Google. Dia kena daftar Dropbox ni dengan email yang sama. Okey. Sign in Google ni, katalah apps Google, saya guna akaun QS Mobile. Akaun saya lah, maksudnya Gmail yang sama, mesti Gmail yang sama yang kita masuk di Dropbox tadi. Adalah kita masuk sign in melalui Google. Itulah yang sama dengan ni daftar sini lah, maksudnya. Daftar next je, next. Tapi yang jadi sangat tunjuk. Try yang kat sini. Okey, masuk je akaun yang sama, next. Lepas tu masuk password. Okay. Baik, dah masuk password tu. Kemudian next. Wah, password saya pun salah. Ya, Baik, saya try lagi sekali. Share.
Okey, dah masuk password, next lah. Ni nampak dia punya Dropbox ni nak link dengan akaun Gmail sebab dia nak backup. Okey, hello lah. Accept. Dia dah set. Dia dah masuk. Dia akan masuk akaun Gmail. Okey, ni dekat sini. Transfer ni. Transfer. Atau saya tunjuk semula lah cara nak convert daripada data ni kepada PDF. Okey. Sebab ni smartphone akaun lain. Saya guna smartphone yang sedia ada akaun lain. Okey. Oh, baru nampak. Alright. Alright. Sebelah dah. Saya punya daftar tadi belum approve. Okey. Kalau dia approve, dia akan ada dekat bawah. Okey, dia akan ada dekat bawah. Dekat bawah app tu. Dalam bentuk PDF. Tak ada. Apa itu nanti saya bagi dalam bentuk screenshot ke grup. Macam mana yang utama tu boleh key in tak dengan kaedah begini. Okey. Tip ataupun task task yang utama ialah dua senaraikan kategori yang utama ni. Expenses dengan income. Task 1 dan task 2 ni. Task 1 lah, dua-dua ni task 1. Kategori tepat kategori dan tepat account. Okey. Letakkan account personal dan company. Sama ada company nak letak dalam bentuk nama bank
Kalau ada satu company, kalau ada lebih itu mungkin terus letak nama company. Senaraikan expenses apa list yang kategorinya dan income, senaraikan kategorinya, baru boleh in daily dalam bentuk spending dia, daily dia. Okey, itu je task. Kalau tak tanya boleh tak tahu boleh tanya dalam grup. Ini salah satu kaedah yang mudah. Sama ada anda yang lain ada kaedah yang masing-masing ada, tak ada masalah. Ini saya share kaedah yang mudah menggunakan aplikasi. Dan satu lagi kaedah yang mudah menggunakan, saya tak share kat sini. Satu lagi kaedah menggunakan Google Form. Okay. Satu lagi kaedah menggunakan Google Form. Okay, stop. Yang ni menggunakan aplikasi. Saya start tadi dekat backup. Okay. Backup tu saya share dalam bentuk video screenshot kepada grup. Baik, setakat ni ada boleh terima. Dengan itu saja perkongsian guna kaedah key in aplikasi daripada smartphone. Baik, saya serah kepada Cik Saifullah. Silakan. Dia banyak teori lah, teori. Mungkin ada yang tak ready, boleh dengar. Mungkin nak minta guide, boleh PM je dalam grup. Alright, silakan. Balik kepada Cik Saifullah. Silakan. Okay, terima kasih pendapat Encik Amin. Alhamdulillah ditunjukkan cara macam mana nak pakai app spending tracker untuk kita track kita punya expense dan juga income lah, basically. Setiap hari, boleh buat setiap hari, weekly ataupun monthly. Okay, kalau boleh saya memang nampak banyak ni lah. App dia mudah dan memang boleh guna untuk seharian. Okay, ada apa-apa soalan ke daripada para peserta sebelum kita tutup? Recording ada. Recording ada. Nanti saya masih record ke? Recording ada, nanti saya upload dekat YouTube. Link tu nanti saya bagi dalam grup. Okay, masih. Semua boleh tengoklah nanti. Alright. Boleh ulang kaji. Boleh. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan nanti bolehlah ajukan kat grup ke ataupun PM Cik Amin direct pun boleh. Kalau boleh dalam grup pun sama-sama boleh belajar kan. Ya. Okay. Support grup untuk masa sebulan. On je grup tu nanti. Masuk bulan kedua tu kena explore dah. Bulan 2 dah kalau dah pakai memang expert dah. Kejap ni, try 1-2 je. Nah, dia mungkin tak ready je. Kalau dah buat, dia belum ada question, ada persoalan ni. Dia senang je. Boleh explore sendiri. Okay. Okay, ada persoalan lagi? Ya. Okay. Tak ada. Okay, terima kasih. Alhamdulillah kita telah berada pada hujung program. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Amin kerana sudi berkongsi tentang spending tracker ni yang boleh memberi banyak manfaat kepada kita sebagai usahawan jugalah untuk track spending dan juga income kita pada setiap hari, setiap bulan dan seterusnya. Okey, kita tutup dulu majlis kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semua kepada yang join dan terima kasih juga kepada Encik Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merdeka. Salam. Kerja untuk bernyanyi. Merdeka. Jumpa lagi di lain siaran. Bye-bye.